Keempat ialah penutupan semua taska, sekolah kerajaan dan swasta, termasuklah sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah antarabangsa, pusat tahfiz dan lain-lain institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sayang dari saya untuk anda yang sedang menonton di sana. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Aini binti Abdul Rahman, nombor matrik 263090. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pengurusan kerja sosial Universiti Utara Malaysia. Jadi, pada video kali ini, suka untuk saya berkongsi kepada rakan-rakan khususnya golongan pelajar di luar sana tentang tips dan info menarik yang boleh kita lakukan sepanjang berada di rumah, iaitu tips untuk belajar di rumah dalam tempoh kawalan pergerakan. Jadi, untuk mengetahui tips dan info menarik daripada video ini, teruskan bersama saya. Kita ketahui bahawa kini negara kita telah dilanda oleh wabak COVID-19, pandemik COVID-19. Bukan negara kita sahaja, malah dunia turut dilanda wabak yang sama. Apa itu wabak COVID-19? COVID-19 merupakan sejenis wabak penyakit yang boleh menyerang saluran pernafasan sehingga membawa kematian. Untuk pengetahuan rakan-rakan sekalian juga, COVID-19 ini juga telah memberi kesan yang amat signifikan dalam sektor ekonomi dan sektor sosial. Umum mengetahui sektor sosial seperti institusi pengajian tinggi, sektor pendidikan seperti sekolah rendah, sekolah menengah dan pusat-pusat jagaan telah diarahkan tutup. Hal ini telah menyebabkan wujudnya norma baru dalam masyarakat kita, terutamanya norma baru dalam kalangan pelajar, di mana pelajar dikehendaki belajar di rumah dan belajar secara atas talian. Tarikh peperiksaan SPM dan SVM akan ditunda kepada suku pertama tahun 2021. Untuk calon STPM, tarikh peperiksaan semester kedua diubah kepada bulan Ogos 2020, manakala peperiksaan semester ketiga akan diadakan dalam suku pertama 2021. Peperiksaan STAM juga akan diadakan pada suku pertama tahun 2021. Norma baru bagi pelajar iaitu pelajar perlu belajar di rumah dan perlu belajar secara atas talian pastinya membawa kepada pelbagai situasi dan telatah bagi pelajar itu sendiri. Mengantuknya. Baru pegang buku, belum baca lagi, dah mengantuk. Tak apa lah, tak payah belajar. Lagipun, sekolah lambat lagi sebab COVID-19. Tak apa lah, sama tidur balik lah. Norma baru yang melanda masyarakat kini termasuklah pelajar telah menyebabkan para pelajar perlu belajar di rumah dan perlu belajar secara atas talian. Sekolah-sekolah telah ditutup, tapi itu bukan bererti buku-buku juga perlu ditutup di rumah. Salah itu kerana sebaliknya walaupun kita berada di rumah, teknik pembelajaran di rumah perlu kita aplikasikannya. Jadi pada slot kali ini saya akan bertindak dan memainkan peranan sebagai educator untuk mendidik anda semua melaksanakan teknik pembelajaran yang betul dan terbaik. Teknik pertama yang bakal saya kongsikan kepada anda semua adalah teknik belajar mengikut biological clock kita. Saya yakin dan saya percaya bahawa setiap individu mempunyai daya ketahanan mengikut waktu yang berbeza. Jadi tak hairan dan tak pelik kerana ada sesetengah individu lebih memilih waktu pagi untuk mereka mengulang kaji pelajaran, membaca dan membuat latihan. Berbeza juga pada individu yang lain kerana ada sesetengah individu yang lebih menyukai pada waktu malam, memilih sebagai waktu untuk belajar. Jadi setiap individu perlu mengenal pasti bila waktu biological clock-nya supaya mampu untuk meningkatkan daya ingatan. Jadi saya di sini ingin berkongsi juga kepada anda semua
terdapat 3 waktu ideal yang boleh kita gunakan untuk mengulang kaji pelajaran. Yang pertama, selepas kita mandi. Yang kedua, selepas kita bangun tidur. Yang ketiga adalah selepas kita solat dan membaca Quran. Seterusnya, teknik yang kedua yang bakal saya kongsikan kepada anda semua adalah teknik untuk meningkatkan daya ingatan. Menurut Asimov, iaitu seorang pakar sains terkenal dunia, mengatakan bahawa setiap saat, ingatan kita menyimpan pelbagai memori dan maklumat. Namun, memori dan maklumat itu akan berkurang dan hilang dalam tempoh 24 jam jika kita tidak aplikasikan ilmu. Menurut beliau lagi, dengan membaca, kita boleh meningkatkan daya ingatan kita sebanyak 10%. Tapi bila kita membaca sambil kita mendengar, kita mampu meningkatkan daya ingatan kita sebanyak 20%. Seterusnya, bila kita membaca sambil mendengar dan sambil melihat, daya ingatan kita mampu ditingkatkan sebanyak 50%. Jadi sebab tu tak pelik kalau dekat dalam buku sekolah kita, sekolah rendah ataupun sekolah menengah, banyak sangat gambar raja ataupun pelbagai gambar-gambar tokoh untuk menguatkan lagi daya ingatan kita supaya kita lebih menarik. Okey, untuk yang keempat pula adalah bila kita bercakap. Daya ingatan kita sebanyak 70% akan naik bila kita bercakap. Saya yakin ada yang menggunakan teknik ini. Bila dah membaca, dia akan bercerita kepada kawan-kawannya untuk berkongsi ataupun untuk menambah kefahaman. Seterusnya, yang paling ideal iaitu sebanyak 90% daya ingatan kita akan naik apabila kita membaca, mendengar, mengulang. Kita membaca, mendengar, melihat, bercakap dan kita mengulang kaji pelajaran. Mengulang kaji pelajaran menyumbang kepada 90%. Mengulang kaji pelajaran ini dari aspek kita buat latihan untuk tingkatkan lagi pengetahuan kita. Dalam tips kedua ini juga suka untuk saya kongsikan kepada anda tentang cara untuk kita tingkatkan daya ingatan kita. Yang pertama, kita boleh meningkatkan daya ingatan kita dengan kita cipta akronim daripada apa yang kita pelajari. Dengan mencipta akronim ni, daya ingatan kita lebih kuat dan kita lebih mudah ingat. Yang kedua, kita juga boleh menampal nota-nota ringkas, nota-nota kecil di sudut yang paling mudah kita lihat dan selalu kita nampak. Hal ini akan membuatkan kita membaca dan kita akan mengingat setiap apa yang ada di dalam nota tersebut. Aduh, pening ah. Dah belajar seorang-seorang kat rumah ni. Siapalah aku nak rujuk soalan ni. Handphone tak ada. Kalau ada handphone pun kena beli lain. Aduh, macam mana ah? Aduh, pening lah macam ni. Berdasarkan video situasi 2 yang telah kita tonton sebentar tadi, jelas menunjukkan bahawa pelajar berasa tertekan dan pening kerana tidak mempunyai bahan pelajaran yang cukup seperti telefon bimbit mahupun rangkaian internet. Malah, masalah ketidakfahaman sewaktu belajar turut mengganggu emosi pelajar itu sendiri. Kerana jika di sekolah, terdapatnya kawan mahupun guru untuk dirujuk. Tapi bila di rumah, mereka perlu memahaminya sendiri. Jangan risau, jangan bimbang, jangan khawatir kerana saya ada solusinya. Dalam aspek ini, saya akan bertindak sebagai broker, iaitu penghubung anda dengan penyelesaian. Penghubung pelajar dengan penyelesaian yang diperlukan. Berhubung dengan isu ketiadaan telefon bimbit yang dihadapi oleh para pelajar, tahukah kita semua bahawa Yayasan YTL dengan kerjasama YTL Communication telah menawarkan telefon pintar percuma kepada para pelajar dari golongan keluarga B40. Pemberian telefon pintar secara percuma ini adalah di bawah inisiatif belajar dari rumah, Learn from Home anjuran YTL. Oleh yang demikian, guru-guru diminta untuk mencalonkan pelajar yang layak ke www.ytlfoundation.org.learn. Selain itu juga, para pelajar boleh menyertai Zoom kelas online yang dibuat secara atas talian. Hal ini mampu untuk meningkatkan pengetahuan para pelajar dan menjadi sumber rujukan. Tambahan lagi, antara bantuan dan inisiatif dari pihak kerajaan sendiri adalah
pemberian percuma internet 1 GB setiap hari. Di samping itu juga, aspek sokongan emosi turut disediakan untuk para pelajar. Kesimpulannya, jelaslah terdapat pelbagai cara ataupun tips yang boleh para pelajar aplikasikan untuk belajar di rumah. Di samping cara ataupun tips yang menarik sebentar tadi, saya turut selitkan dengan pengetahuan dan info-info menarik yang boleh para pelajar ketahui untuk mendapatkan khidmat bantuan dan sokongan dari aspek kewangan maupun emosi. Oleh yang demikian, diharap perkongsian yang saya kongsi sebentar tadi mampu memberi dan menambah input anda semua. Akhir kata, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.